أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Kita pergi kepada ayat yang pertama, masih lagi tak habis. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa gajah, nama dia Abrahah. Istifham huna dia panggil istifham takriri, bukan tanya nak tahu, tanya untuk nak beritahu. Mung tahu ke tidak? Itu dipanggil alam taraka. Maknanya annaka qad ra'aita. Mu tengok dah peristiwa yang telah berlaku kepada gajah. Dipanggil istifham takrir. Banyak dalam Quran Allah Taala tanya tapi lebih kepada nak menetapkan. Macam alam taral ilal ladzina kharaju min diyarihim. Alam nashrah laka sadrak, itu semua. Ru'yah di sini bukan tengok dengan mata, dia panggil ru'yah ilmiah. Ru'yah ilmiah. Macam kita hari ni, apa pandangan ustaz? Apa pandangan tu? Pandangan apanya? Pandangan tengok pokok. Ni pandangan maknanya ru'yah ilmiah. Mu tahu. Mu tengok dengan yakin sebab Allah Taala sebut dalam Quran, yakinlah kita benda tu berlaku. Ada juga yang mengatakan ru'yah basariyah, sebab Nabi kita SAW tengok kesan-kesan daripada peristiwa yang berlaku kepada gajah. Lepas pada dia lahir tu, mesti orang tunjuk bila dia besar, sinilah gajah dulu, sinilah gajah berlaku dulu kan. Masya Allah, tabarakallah. Sebagaimana kata di Ibnu Abbas, dia tengok batu yang duduk di rumah Hani. Wallahu alam. Nanti ada orang pergi cari pula Mekah, saya kata tak usah carilah. Kesan-kesan gajah tu faja'alahum ka'asfim ma'kul. Seperti daun yang dimakan oleh ulat, tak jumpa cari. Yang pentingnya nak cari peristiwa Ashabul Fil, cari dalam Quran, tengok dalam kitab tafsir, kita akan jumpa cerita mereka. Masya Allah, tabarakallah. Alam tara kaifa. Kaifa, bagaimana Allah Ta'ala hancurkan mereka. Allah Ta'ala buat dengan fa'ala rabbuk. Rabbuk, dia tak kata Allah, dia guna perkataan Rabb. Bagaimana? Rabb maknanya Tuhan kamu, pentadbir alam ini, pemilik alam ini, penyusun atur alam ini, telah buat kepada ashabil fil. Fa'ala. Allahu Akbar. Ayat ni berapa banyak dia punya kelebihan. Maka kata di para ulama al-kaifiyah. Bagaimana? Kaifa, Tuhan tanya kaifa fa'ala. Bagaimana Allah buat? Allah perlakukan. Maka dia kata benda yang berlaku dengan benda yang telah berlaku telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena yakin dan beriman bahawa benda itu telah berlaku dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Tengok Mekah tak ada orang. Abdul Muttalib pun confident pergi berundi dengan Abraham nak utar dia tak berundi. Dia kata Kaabah ada Tuhan. Apa susah aku? Masya Allah, tabarakallah. Kaifa ada juga dengan benda yang patut kita kena ikhtiar. Bagaimana nak jadi orang baik, bagaimana nak duduk dalam suasana yang baik, iaitulah kita kena cari kawan-kawan yang baik.
Orang-orang yang soleh berkawan dengan dia baru kita boleh. Maka Allah kata di sini fa'ala, dia tak kata sana'a. Semua tu Allah Taala buat khalaqa. Fa'ala, maka Allah Taala yang telah memperlakukan kepada puak-puak gajah. Allah kata rabbuka, dia tak kata Allah. Sebab apa? Isyarat kepada peristiwa yang berlaku kepada gajah itu dengan kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai persiapan. Nabi yang akan dilahir 2 bulan lagi ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini orang yang telah dipilih oleh Allah Taala untuk menjadi rasul. Jangan main-main dengan dia. Tengok, kalau Kaabah dia jaga, rasul pun Allah Taala jaga, ajaran dia daripada Allah Azza wa Jalla, kenapa kita nak pelik? Allahu Akbar. Jadi peristiwa bergajah ini adalah merupakan suatu peristiwa yang Allah Ta'ala nak bagi kesedaran kepada masyarakat Arab tentang akan datang satu peristiwa yang besar selepas daripada itu. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang antara ayat. Kemudian kita pergi kepada kehebatan Abraha ni memang sangat kuat. Dan orang Arab Mekah ni tak biasa dengan gajah, dengan fil, tak biasa. Allahu Akbar. Allah Ta'ala buat gambaran kepada kita para jemaah sekalian. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhan telah menjadikan rancangan jahat mereka? Rancangan jahat mereka dalam keadaan yang merugi dan memusnahkan mereka sendiri. Jadi ada katanya, fil, gajah ni tak mau pergi. Tak mau pergi. Bila Abraha suruh dia bangun, nak pergi ke Kaabah, dia duduk. Hayawan tahu Kaabah ni ada tuan. Si kafir tu tahu, kan. Bila akak lagi lain, nak pusing ialah ke Yaman, bangun lalu. Allahu Akbar. Boleh buat-buat kafir ni Tuhan tutup mata dia. Tak mikir, bahaya ni. Ni tempat suci, tempat orang duk ibadat, aku nak pergi kenak, kan. Allahu Akbar. Itulah kata orang kalau hati sudah jahat, angkara kalbu kotor. Bila hati sudah jahat, gapo benda orang buat tak nampak belakang. Kerja dia je nak kacau, nak ganggu, nak merusakkan. Itu je perangai. Masya-Allah, tabarakallah. Habislah. Kalau dia tengok gajah dia tak mau pergi pun dia buat, pelik ni. Ajaib ni, gajah tak mau pergi ni, mesti ada satu benda yang orang panggil pelik, kan. Baiklah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran, alam yaj'al kaidahum. Kaidah ni biasanya perancangan jahat, perancangan sulit. Surah ini Allah Ta'ala tak gambarkan tak cerita kepada kita detail. Abraha mari berapa orang, berapa ekor gajah, berapa hari perjalanan, tak. Allah Ta'ala sebut cerita dan pengajaran untuk kita ambil. Maka dalam cerita ini dia sebut dengan al-kaid, kaidah. Kaidun dengan makna perancangan jahat, biasanya perancangan sulit. Perancangan sulit orang panggil. Tapi Abraha ni sulit apa? Mari dengan gajah besar ni. Maka kata di para ulama, li'anna ha'ula'il qaum, mereka datang di atas dasar nak balas dendam kerana orang Mekah pergi kotorkan Kaabah dia di Yaman, yang sebenarnya hak nampak, hak dia kata, tapi hakikat dia sebenarnya iaitulah dalam hati mereka tu ada perasaan jahat, dengki kepada Kaabah, nak binasakan Kaabah. Itu yang betul sebenarnya. Mana perancangan jahatnya tak nampak. Satu lagi, perancangan jahat ni biasanya dia mari dengan amal istikhbarat. Ada orang panggil mukhabarat ni, jasus, dia mari dulu. Mari sebir macam mana kita nak masuk. Akhir sekali dia jumpa dengan seorang penjahat nama dia Abu Righal. Abu Righal inilah yang jadi tali baru, yang jadi penjahat, yang jadi orang panggil apa dia ni benda ni. Orang Kelantan kata wa'i, dah. Penjahat, tali baru lah senang.
Dia gitu tunjuk jalan macam nak masuk. Oh, akbar. Maka itu dia panggil kaidah. Perancangan jahat tu ada benda rancangan yang tersembunyi. Mana Allah Taala kata fi tadlil. Fi tadlil dalam keadaan mereka sesat. Dalal di sini maknanya tak sampai kepada matlamat dia. Matlamat dia apa? Matlamat nak runtuhkan Kaabah. Sebenarnya bila dia tengok benda-benda pelik, ialah benda takdir Allah SWT kita nak kata apa kan. Siapa pun nak ingkar tak boleh. Kalau dia tengok benda pelik, dia lari balik selamat. Tapi dah dia tunggu situ, gajah dia tak mau bangun pun dia nak pergi juga. Tunggulah, nak kata apa. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala sebut, wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah telah menghantarkan kepada mereka rombongan burung yang berpasuk-pasukan. Arsala alaihim, Allah Ta'ala hantar ke atas mereka. Atas mereka. Dia tak kata berhantar kepada mereka. Kalau kepada boleh jadi ni. Mari ke atas ni. Burung tu mari. Ababil. Tayran ababil. Dia guna dengan kalimah nakirah. Tayran ababil. Tuhan tak kata at-tayrul ababil. Burung ababil. Sebab apa guna lafaz nakirah? Biasanya nakirah ni menunjukkan kepada besar ataupun umum. Sebab yang pertama, tanda tuan-tuan. Anna hadhihi tuyur laysat mimma yura. Jenis burung ababil ni, burung ni tidak dikenali oleh budak-budak Mekah. Kalau duk main lastik bedah ni tak kena burung ni. Tak kena. Fahiya tuyur, maka burung yang tidak dikenali. Kata di ulama laysat binajdiyah wala tihamiyah. Bukan burung berapa najdi wala tihamah. Burung min indillah. Allah Ta'ala hantar mari burung khas. Nama dia Tayran Ababil. Habis cerita. Yang kedua, bila disebut dengan nakirah, menunjukkan kepada rumud amriha. Urusan dia ni agak sulit. Sebab apa sulit? Sebab tak nampak. Tak ada nampak. Burung mayanya hanya tak ada. Yang ketiga, dia digunakan perkataan nakirah ni nak menunjukkan besarnya urusan kita ni. Puak kapal mari nak ngenak aku atas burung ni. Dan di antara makna at-tankir, tasghir wa tahkir. Maknanya burung ni kecil burung. Bukan burung besar macam burung lang tu kau dah, burung kecil. Bawa batu besar kacang ni, ada ujung jari ni. Allahu Akbar. Tarmihim bihijaratim min sijjin. Yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Tarmihim. Sedangkan peristiwa sudah berlaku 1440 ni hijrah. Tambah lagi umur Nabi kita masa hijrah sudah umur 50 tahun. Mana 1490 tahun. Tapi kenapa Allah Ta'ala guna tarmihim? Dia guna dengan fi'il mudhari'. Mudhari' ini menunjukkan tajaddud, berulang, supaya dalam kepala kita mungkin ingat peristiwa tu. Mungkin ingat kan? Bila Allah Ta'ala mampu hantar mari burung dengan ababil serang Abrahah yang nak kacau Kaabah, jangan duk mikir nak ke Kaabah juga. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi ada riwayat daripada Sa'id bin Jubair dan disebut oleh ramai ulama tafsir, mereka diserang bila kena burung dia panggil marak judari, marak macam penyakit ni, cabut habis dia sendi-sendi ni. Satu-satu sendi dia punya terbongkar. Penyakit apa dia panggil judari arak ni. Allahu Akbar. Yang pentingnya ayat ini adalah merupakan ayat rabbaniyah. Suatu ayat yang Allah Ta'ala tunjuk kepada kita saat kuasa dia dengan burung, dengan walau batu di burung pegang batu tak panas. Tapi bila jatuh atas kepala gajah, aspin ma'kul jadi daun kayu dimakan ular. Itu dia panggil benda ajaib. Benda ajaib. Jadi Al-Quran itu menafsirkan sebahagian dengan yang lain. Di sini Allah kata apa? Aku mari daripada batu yang dibakar. Batu yang dibakar. Apa jadi? Kesan daripada bom Abrahah ni, apa jadi?
faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Waktu anda pergi melawat kawasan Muqamas, sahabat-sahabat, cubalah nak cari, saya tahu carilah. Al-Quran dah jawab dia jadi daun kayu makan ulat. Nak cari apa kita? Tak akan jumpa dah. Kan? Masya Allah, tabarakallah.